Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Rosman Ismail dalam ruangan kongsi bersama kaunselor anda. Apa khabar semua? Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, dia masih lagi memberi peluang kepada kita untuk kita teruskan dalam perancangan kita hari ini dalam ruangan kongsi bersama kaunselor anda. Okey, tajuk hari ini saya dah sebut tadi. Okey, saya sebut tadi secara tak langsung. Okey, apa dia tu? Tajuk hari ini iaitu peluang. Okey, sebenarnya peluang ini kita boleh diibaratkan sebagai satu nikmat lah. Okey, nikmat di mana peluang itu adalah satu nikmat pemberian Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita dalam bentuk pelbagai. Okey, peluang yang selalu kita sebut, alhamdulillah, syukur pada Allah masih lagi memberi peluang untuk kita masih terus bernafas, untuk kita masih lagi sehat, masih lagi sehat walafiat dan masih lagi gagah dan sebagainya. Itu sebagai satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita sepatutnya menggunakan peluang tersebut sebagai hamba. Maka kita perlu abdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Okey, jadi hari ini saya nak cerita tentang satu kisah yang saya akan selit, dan juga tajuk iaitu peluang itu satu nikmat. Okey, alhamdulillah, bila kita sebut peluang itu satu nikmat, maknanya satu pemberian Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita untuk kita capai, ambil kesempatan dan menggunakan peluang itu menjadi pertama sebagai hamba Allah, yang kedua sebagai khalifah untuk mengembalikan ataupun untuk menjadikan seorang yang berjaya di dunia dan juga berjaya di akhirat. Okey, baik. Dan selalu kita dengar bila kita sebut tentang peluang, kita selalu bercerita tentang satu pemberian dan ia perlu mengambil, selalu kita dengar mengambil peluang. Okey, mengambil peluang, di mana peluang itu sebenarnya datang bukan sekadar hanya peluang, tetapi dia datang perlu kepada tindakan susulan kita. Okey, peluang datang dari luar. Okey, datang dari luar. Sebagai contoh yang kita nak sembang sikit, peluang SPM sekarang. Okey, SPM 2020 berbeza dengan SPM 2000 yang sebelumnya. Okey, nak bagi tahu apa dia? Peluang yang datang kepada pelajar SPM, dia tidak akan mengubah, ya, tidak akan mengubah untuk kita benda itu di luar kawalan kita. Okey, jadi bila kita sebut tentang peluang ini, maka perkara asasnya kita nak kena buat iaitu kita perlu mengambil peluang. Okey, untuk mengambil peluang dia ada dua benda. Pertama, untuk mengisi peluang tersebut kita perlu isi ruang hidup kita dengan memanfaatkan semua ruangan hidup kita ini ke arah peluang yang tersedia. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita nak kena isi kesempatan hidup kita 24 jam ini, sekurang-kurangnya kita masukkan elemen ataupun kita masukkan unsur-unsur ke arah mengambil peluang tersebut. Sebagai contoh, hari ini bila kita sebut tentang peluang itu nikmat, maka nikmat yang kita ada sekarang sehat. So, ambil peluang waktu kita sehat, isikan ruang waktu kita sehat ini dengan beramal ibadah dan sebagainya. Okey? Begitu juga ambil peluang yang kita sudah daftar SPM, ambil peluang dan ruang serta kesempatan yang ada ini untuk belajar bersungguh-sungguh, untuk study betul-betul, untuk jadikan peluang ini adalah peluang terakhir bagiku. Okey? Nampak dari situ? So, kesempatan yang ada hanya tersedia untuk anda dan kita semua, untuk kita mengambil peluang yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contohnya, peluang yang paling besar, peluang kita masih hidup. Ya, peluang kita masih hidup. Tapi bagaimana kita nak isi ruangan hidup kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, bagaimana kita nak mengisi kesempatan yang kita masih sehat, kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga sebagai seorang pelajar, kita perlu mengisi ruang, kesempatan
untuk kita ambil peluang yang telah tersedia. Jangan bagi alasan. Okey? Okey, baik. Saya akan tutup dengan satu kisah. Satu kisah ini diceritakanlah satu kisah dia melibatkan pengurus, pekerja dan juga nenek serta cucunya. Okey. Satu hari pengurus dan pekerjanya menaiki kereta api untuk pergi melawat satu tempat. Maka duduklah berdepan dengan nenek dan cucunya di depan. Pengurus dan juga pekerjanya bersembang-sembang dalam kereta api. Bila sampai di satu tempat, kereta api masuk dalam terowong. Bila masuk dalam terowong, semua gelap. Tiba-tiba terdengar satu tamparan dan juga satu ciuman. Okey? Dalam beberapa ketika, maka kereta api itu pun keluar daripada terowong tersebut. Maka masing-masing terfikir, apa yang terjadi tadi? Maka wanita itu terfikir apa dia? Dia fikir dia rasa bangga sebab pengurus yang kacak mencium dia. Tetapi dia rasa malu sebab nenek dia menampar pengurus tersebut. Okey. Manakala nenek pula dia terfikir, kesalnya aku dengan lelaki yang ada di depan ni mencium cucunya. Mencium cucunya. Kemudian dia rasa macam bangga dengan cucunya sebab menampar lelaki tersebut. Okey. Manakala pengurusnya pula dia rasa macam mana? Dia rasa beraninya pekerja mencium wanita tersebut sedangkan baru nak kenal. Tapi dia kata, tapi kenapa wanita itu tampar aku? Nampaknya kisah ini hanya pekerja itu saja yang tahu. Rupa-rupanya pekerja itu mengambil peluang mencium wanita tersebut, cucu kepada nenek tersebut. Kemudian dia menampar siapa? Pengurus dia. Okey, apa yang kita nak ambil cerita ni? Dia nak ambil cerita di sini senang je. Kita ambil peluang serta kesempatan dalam keadaan dalam keadaan bagaimana sekalipun. Sebagai contohnya tadi, peluang yang diambil bukan waktu cerah, tapi waktu gelap, waktu yang bermasalah, tetapi itu sebagai peluang dia untuk ambil kesempatan dan mengisi ruang tersebut. Okey? Sebagai kesimpulan yang kita boleh bawa lah hari inilah, bukan nak ajar untuk kita cium dalam keadaan gelap dan sebagainya. Itu salah lah. Cuma kita nak ajar selagi mana ada peluang kita ambil. Okey, sebab ada 3 jenis manusia. Manusia pertama, manusia bodoh. Ada kesempatan, ada peluang, ada ruang tapi dia tak ambil. Yang kedua, manusia pandai. Ada kesempatan baru dia ambil, ada peluang dia buat semua. Ya, dan yang ketiga manusia tadi manusia yang kedua tadi manusia baik. Ada peluang dia ambil, ada peluang dia ambil. Yang ketiga, manusia pandai. Pandai apa dia? Dia pandai untuk cari peluang, rebut peluang dan sebagainya. Okey? Jadi kita sepatutnya belajar untuk mencari peluang, rebut peluang dan mengisi ruang serta kesempatan yang ada untuk jadikan peluang yang terhidang di depan kita ini adalah peluang yang terbaik untuk kita capai kejayaan, untuk kita kejayaan di dunia dan di akhirat lah. Sebab kita diberi 24 jam yang sama, kita diberi peluang yang sama, kita diberi peluang hidup yang sama, kita diberi banyak benda yang sama. Tetapi yang membezakan kita dengan mereka adalah bagaimana kita berfikir untuk mengambil peluang, untuk mengisi ruang dan untuk mengambil kesempatan. Okey. Mudah-mudahan anda dapat manfaat. Saya juga seronok. Kita kongsi lagi. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam ruangan yang lain pula, pada masa yang lain pula, insyaAllah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.